Saudara, setiap kanak-kanak mempunyai hak mereka yang tersendiri. Kita sebagai ibu bapa harus memastikan kanak-kanak ini diberikan hak yang sewajarnya kepada mereka. Menurut Akta Kanak-kanak 2001, kanak-kanak ditaktifkan sebagai seseorang yang berumur di bawah 18 tahun. Oleh itu, mari kita lihat apakah hak asasi kepada kanak-kanak ini. Apa itu hak asasi kanak-kanak? Dalam Konvensyen Hak Kanak-kanak CRC telah dibentangkan dalam Perhimpunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB ke-44 pada 20 November 1989. Merupakan satu dokumen yang memberikan perlindungan kepada kanak-kanak daripada 4 aspek. Yang pertama, pengabaian. Yang kedua, penderaan. Yang ketiga, eksploitasi. Yang keempat, jaminan kanak-kanak mendapat haknya. Konvensyen Hak Kanak-kanak diperlukan kerana banyak negara tiada struktur perundangan bagi kanak-kanak. Selain itu, perkembangan sihat kanak-kanak amat penting. Kanak-kanak lemah berbanding orang dewasa. Kanak-kanak mudah tercecas oleh apa jua yang dilakukan atau tidak dilakukan. Seterusnya, kanak-kanak tidak berhak mengundi dan tidak mempunyai pengaruh politik dan ekonomi. Prinsip Konvensyen. Yang pertama, kanak-kanak tidak seharusnya didiskriminasikan. Yang kedua, kanak-kanak harus dilibatkan secara aktif. Yang ketiga, kanak-kanak mempunyai hak kepada kehidupan dan perkembangan. Yang keempat, kepentingan terbaik mesti diberi keutamaan. Dan yang kelima, kebebasan bersuara. Konvensyen ini telah mencapai setiap kanak-kanak mempunyai hak tanpa mengira keturunan, warna kulit dan apa sahaja faktor. Selain itu, memberi penekanan khas kepada kanak-kanak dan keluarga menjalankan tanggungjawab. Seterusnya, personaliti kanak-kanak hendaklah dibangunkan dalam persekitaran keluarga yang sempurna. Seterusnya, kanak-kanak memerlukan perlindungan undang-undang yang sewajarnya. Selain itu, mengiktiraf bahawa di seluruh dunia terdapat kanak-kanak yang susah dan memerlukan perlindungan khusus. Menekankan pentingnya nilai tradisi dan kebudayaan setiap orang bagi perlindungan dan perkembangan yang harmonis. Tiga prinsip utama konvensyen. Yang pertama, kanak-kanak ialah seorang yang berumur di bawah 18 tahun. Yang kedua, semua hak meliputi semua kanak-kanak tanpa kecualian dan tiada diskriminasi. Dan yang ketiga, semua tindakan yang diambil mestilah dilakukan berdasarkan prinsip demi kepentingan kanak-kanak.
Seterusnya, hak kanak-kanak. Yang pertama, peroleh kewarganegaraan. Kanak-kanak dilahirkan dengan mempunyai nama dan kewarganegaraan. Yang kedua, mempunyai keluarga yang akan menjaga dan menyayangi. Yang ketiga, tinggal atau hidup di dalam komuniti dan persekitaran yang aman damai. Yang keempat, mempunyai makanan yang mencukupi dan tubuh badan yang aktif dan sihat. Yang kelima, diberi peluang untuk bermain dan beriadah. Yang keenam, mendapatkan pendidikan yang baik dan membentuk potensi diri. Dan yang ketujuh, dilindungi daripada penderaan, eksploitasi, kecuaian, dan keganasan bahaya. Apa itu hak asasi kanak-kanak dalam pendidikan? Menurut Perkara 28, negara-negara pihak mengiktiraf hak kanak-kanak kepada pendidikan dan dengan tujuan untuk mencapai hak ini secara berperingkat-peringkat atas dasar peluang yang sama, mereka hendaklah secara khusus menjadikan pendidikan rendah diwajibkan dan diadakan secara percuma kepada semua. Selain itu, menggalakkan perkembangan pendidikan menengah dalam pelbagai bentuk, termasuk pendidikan umum dan vokasional. Mengadakan pendidikan itu dan terbuka kepada tiap-tiap kanak-kanak dan mengambil langkah yang sewajarnya, seperti memperkenalkan pendidikan percuma. Manakala Perkara 29, negara-negara pihak bersetuju bahawa pendidikan kanak-kanak hendaklah dihalatujukan kepada perkembangan personaliti, bakat dan kebolehan mental dan fizikal kanak-kanak pada tahap potensi yang paling tinggi. Seterusnya, perkembangan rasa hormat bagi hak asasi manusia dan kebebasan asasi dan bagi prinsip-prinsip yang termaktub dalam Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Selain itu, perkembangan rasa hormat bagi ibu bapa kanak-kanak, identiti kebudayaan, bahasa dan nilainya sendiri, bagi nilai kebangsaan negara yang diduduki oleh kanak-kanak itu, negara yang daripadanya dia berasal, dan bagi tamadun yang berbeza daripada tamadunnya sendiri. Seterusnya, penyediaan kanak-kanak bagi hidup yang bertanggungjawab dalam masyarakat yang bebas, dalam semangat persefahaman, keamanan, toleransi, kesamaan jantina dan persahabatan di kalangan semua orang, kumpulan etnik, kebangsaan dan agama dan orang yang asal usulnya iaitu penduduk asli. Dan yang terakhir, perkembangan rasa hormat bagi alam sekitar semula jadi. Saudara, negara kita Malaysia tidak terkecuali untuk memberikan fokus kepada hak asasi kanak-kanak. Fokus kepada hak asasi kanak-kanak ini adalah dengan meratifikasi Konvensyen mengenai Hak Kanak-kanak CRC pada 17 Februari 1995. Lantaran itu, melalui CRC ini,
maka wujudlah satu dasar yang dikenali sebagai Dasar Kanak-Kanak Negara. Dasar Kanak-Kanak Negara adalah satu dasar mengenai hak kelangsungan hidup, perlindungan, perkembangan dan penyertaan kanak-kanak agar dapat menikmati peluang dan ruang untuk mencapai perkembangan holistik dalam persekitaran yang kondusif. Saudara, keciciran dalam pendidikan salah siapa? Oleh itu, kami bawakan kepada anda satu video untuk ditonton bersama-sama dan dihayati apakah kandungan dalam video ini. Selamat menonton. Daniel tak dapat bayangkan suasana sebenar di sekolah kerana dia tiada peluang untuk itu. Saudara, melihat kepada intipati kandungan video ini, sudah pasti agak sedih melihat apakah yang diceritakan dalam video ini. Setiap kanak-kanak harus diberi peluang untuk memperoleh pendidikan yang sewajarnya kepada mereka, bermula daripada peringkat rendah lagi sehinggalah ke peringkat yang tertinggi. Jika melihat kepada video ini, peluang itu tidak diberikan kepada Daniel kerana mungkin masalah keuangan ataupun masalah-masalah lain yang dihadapi oleh Daniel sehingga menyukarkan dia untuk mendapatkan pendidikan yang sewajarnya. Itu
apakah hak asasi kepada kanak-kanak dalam konteks pendidikan? Negara kita Malaysia amat mementingkan pendidikan kepada kanak-kanak. Dalam hal ini, ibu bapa dan penjagalah yang mempunyai kewajipan dan tanggungjawab untuk mempertahankan hak kanak-kanak, termasuklah memberikan pendidikan yang sewajarnya kepada mereka. Lantaran itu, apa yang dilakukan oleh negara kita untuk memastikan hak asasi kanak-kanak dalam pendidikan itu dilaksanakan? Negara kita telah memperkenalkan sistem pendidikan formal. Dalam sistem pendidikan formal, ia merujuk kepada satu sistem pendidikan yang diberikan secara sistematik dan teratur kepada kanak-kanak. Pendidikan formal di sekolah merupakan salah satu cara yang dapat direalisasikan untuk menunaikan hak kanak-kanak dalam konteks pendidikan. Pendidikan di sekolah secara formal tidak hanya menumpukan kepada perkembangan akademik semata-mata, tetapi ianya mencakupi pembangunan aspek lain yang lebih luas, iaitu kemahiran insaniah seperti personaliti, bakat serta keupayaan mental dan fizikal. Dalam konteks pendidikan formal, negara kita mewajibkan pendidikan rendah bagi kanak-kanak di Malaysia melalui Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2015. Setiap murid mesti mendapatkan pendidikan meskipun mereka tidak hadir atau tidak mampu untuk ke sekolah. Lantaran itu, sistem pendidikan formal di negara kita sama ada di peringkat rendah ataupun menengah diberikan secara percuma kepada kanak-kanak di seluruh negara Malaysia dengan purata pembiayaan sekitar RM8,900 setahun untuk setiap murid di seluruh negara. Mereka juga bukan mendapat pembiayaan secara percuma, malah mereka juga mendapat pinjaman buku teks secara percuma kepada semua pelajar tanpa mengira latar belakang keluarga. Manakala beberapa jenis yuran seperti pendaftaran, peperiksaan dan apa-apa bayaran tambahan yang lain sudah dimansuhkan dan juga diberi subsidi yang sewajarnya daripada pihak kerajaan untuk memastikan kesemua kanak-kanak di negara ini mendapat pendidikan yang sewajarnya. Dalam itu, untuk memastikan pendidikan secara formal ini dapat dilaksanakan dengan berkesan, peranan guru amat penting untuk memastikan kemenjadian murid selaras dengan apa yang dihasratkan dalam falsafah pendidikan Malaysia PFPK, iaitu satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan juga negara. Dalam pada itu, pendidikan di negara kita memfokuskan kepada kemenjadian murid. Melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPM), pihak Kementerian Pendidikan Malaysia telah memperkenalkan satu apresiasi yang dikenali sebagai apresiasi murid. Melalui
apresiasi ini, setiap murid akan mempunyai pengetahuan yang tinggi, mempunyai kemahiran untuk berfikir, mempunyai kemahiran untuk memimpin, mempunyai kemahiran dui bahasa, etika dan kerohanian serta mempunyai identiti nasional sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Oleh itu, apakah yang dilakukan oleh guru-guru di negara kita untuk memastikan apresiasi murid ini dapat dilaksanakan dengan jayanya? Oleh itu, mari kita ikuti temu bual dan hasil soal selidik yang telah dilakukan oleh kami berkaitan dengan perkara ini. Berikut merupakan soalan yang diajukan kepada guru-guru. Dalam artikel Konvensyen Bangsa-Bangsa Bersatu telah menjelaskan perihal berkaitan hak kanak-kanak. Salah satu hak yang diberikan kepada kanak-kanak ialah hak untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan penting kepada kanak-kanak untuk membangunkan kepribadian, bakat dan kebolehan mental serta fizikal kanak-kanak ke tahap yang maksimum. Menerusi aspirasi murid yang dihasratkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, murid akan mempunyai perkara berikut yang sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, kemahiran berfikir. Yang ketiga, kemahiran memimpin. Yang keempat, kemahiran peribahasa. Yang kelima, etika dan kerohanian. Dan yang keenam, identiti nasional. Sebagai seorang guru, apakah cara yang anda lakukan secara profesional untuk merealisasikan perkara yang terkandung dalam artikel 29 Konvensyen Bangsa-Bangsa Bersatu berkaitan hak pendidikan kepada kanak-kanak dalam mencayakan aspirasi murid oleh Kementerian Pendidikan Malaysia? Berikut merupakan pandangan daripada guru-guru. Pandangan yang pertama merupakan dari Encik Kamal Arifin Muhammad Sharif, merupakan guru bahasa Melayu di SJKC Kingming. Menurut beliau, saya memastikan semua murid di kelas saya menerima pendidikan tanpa mengira perbezaan sosio-budaya, bahasa, bangsa dan jantina. Semua murid saya akan dilayan sama rata mengikut kebolehan mereka. Seterusnya, pandangan dari Cik Maziah Seman, guru bahasa Inggeris SJKC Rasa. Menurut beliau, terdapat beberapa peranan guru untuk mencayakan aspirasi murid. Antaranya, guru sebagai penyebar ilmu, di mana guru menyampaikan ilmu kepada murid dalam pengajaran dan pembelajaran. Guru juga berperanan sebagai pembimbing dalam menyemai minat dan motivasi murid. Contohnya, guru memberi dorongan dan galakan untuk murid terlibat secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran. Murid juga didedahkan dengan sejarah, tradisi dan kebudayaan berbilang kaum untuk memupuk identiti nasional. Seterusnya, pandangan Encik Muhammad Helmi Ahmad, guru bahasa Melayu SK Batangkali. Sebagai guru, saya akan pastikan murid mendapat pengetahuan selari dengan DSKP yang dibekalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.
Dalam masa yang sama, aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan menjurus kepada kemahiran berfikir dan memimpin, seperti memberikan peluang kepada murid untuk menyatakan pandangan, mengetuai aktiviti berkumpulan dan membentangkan hasil tugasan. Di samping itu, saya akan menerapkan aspek etika dan kerohanian dengan menerapkan nilai murni dan sikap kewarganegaraan dalam diri murid. Bimbingan yang berterusan dapat melahirkan murid seperti yang dihasratkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Seterusnya, pandangan Encik Syahri Fahmi, Guru Pendidikan Islam di SK Kuala Kubu Baru. Menurut beliau, cara yang akan saya lakukan bagi memastikan semua kanak-kanak mendapat pendidikan yang sewajarnya ialah: yang pertama, mengenal pasti murid-murid yang tercicir serta mengenal pasti masalah-masalah yang menyebabkan murid-murid tersebut keciciran. Yang kedua, menyediakan pendidikan secara percuma kepada murid-murid yang kurang berkemampuan. Yang ketiga, menyediakan pendidikan yang sama rata bagi semua murid tanpa mengira agama dan bangsa. Yang keempat, memberi kesedaran kepada ibu bapa tentang kepentingan pendidikan kepada anak-anak. Seterusnya, pandangan Cik Tuan Nur Aisyah binti Tuan Abdul Hamid, Guru Bahasa Melayu STKC Chongqing. Menurut beliau, pada pandangan saya, sebagai seorang guru, antara cara yang boleh dilakukan ialah saya perlu memberi perhatian terhadap kualiti diri saya sebagai seorang guru dan juga kemanjadian murid. Hal ini kerana guru yang berkualiti merupakan tonggak utama dalam kemanjadian murid. Saya perlu melibatkan diri dalam aktiviti atau bengkel dalam meningkatkan tahap profesionalisme guru. Di samping itu, kemanjadian murid juga perlu diberi perhatian sewajarnya. Antara cara yang boleh dilakukan ialah saya perlu melibatkan murid secara langsung dan tidak langsung semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Akhir sekali, bukan sahaja tahap akademik murid sahaja yang perlu diutamakan, malah tahap sasiah murid juga perlu dititik beratkan. Antara cara yang saya lakukan untuk merealisasikan aspirasi murid ialah dengan memperbagaikan teknik pengajaran supaya pengajaran saya menjadi lebih menarik dan dapat menimbulkan minat kepada murid-murid untuk belajar. Bagi murid yang lemah dalam kemahiran membaca dan menulis, saya menyediakan bahan bantu belajar supaya mereka dapat belajar secara kendiri dan tidak terus ketinggalan dalam pembelajaran. Selain itu, saya terapkan juga nilai-nilai murni dalam pengajaran, amalan di dalam kelas seperti menghormati guru, mematuhi peraturan, saling bertolak ansur, menghormati kawan-kawan dan sebagainya. Mengenai soalan yang diajukan, mengenai dengan sebagai guru apakah tindakan yang akan dilakukan kepada murid-murid mengikut hak asasi pendidikan bagi murid-murid. Jadi sebagai guru secara profesionalnya, apa yang saya akan lakukan adalah saya akan melihat kepada pelan pembangunan pendidikan Malaysia, iaitu PDPM, di mana ialah pelan pendidikan pembangunan pendidikan Malaysia ini mengandungi aspirasi murid. Ada 6 kandungan utama dalam aspirasi murid. Yang pertama dari segi pengetahuan.
Jadi pengetahuan ni adalah pengetahuan asas yang perlu kita beri kepada anak-anak murid. Itu sangat penting bagi kita untuk murid-murid ni mempunyai pendidikan. Okay? Dan yang kedua, dari segi kemahiran berfikir, di mana sebagai guru saya perlu mendidik murid dan membina murid supaya dapat berfikir aras yang tinggi. Okay? Kemahiran berfikir. Dan yang ketiga adalah dari segi kemahiran memimpin, di mana saya perlu sebagai guru perlu memimpin murid-murid, setiap murid untuk mempunyai kemahiran memimpin. Okay? Dari segi berbagai aspek. Okay? Dan yang keempat, dari segi kemahiran bahasa. Okay? Bagaimana sekolah ini, okay, murid-murid mempunyai pelbagai bahasa. Contohnya bahasa Cina, okay, bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Okay? Dan yang kelima adalah dari segi etika dan kerohanian, di mana setiap murid sebaik-baiknya sebagai guru saya akan menerapkan nilai-nilai murni dalam diri mereka. Okay? Daripada mereka datang ke sekolah, balik ke sekolah dan di rumah. Okay? Itulah yang perlu sebagai guru kita perlu terapkan dalam diri murid untuk melengkapkan diri mereka dengan pendidikan yang baik. Dan yang terakhir adalah segi identiti nasional, di mana kita di Malaysia mempunyai pelbagai kaum, pelbagai budaya, pelbagai bangsa. Jadi sebagai seorang guru, okay, saya perlu menerapkan nilai identiti nasional dalam murid seperti ternyata dalam Perintah Negara. Okay, selaras dengan falsafah kebangsaan, iaitu untuk kita mendidik murid dari segi pelbagai aspek, okay, untuk menerapkan murid supaya jadi guru yang terbaik. Setiap kanak-kanak mempunyai hak pendidikan. Sebagai seorang guru, berperanan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid-murid. Selain daripada pengetahuan, guru juga berperanan untuk meningkatkan kemahiran berfikir murid-murid. Selain daripada segi akademik, guru-guru juga boleh mencungkil bakat murid-murid dari segi kurikulum. Guru bukan sahaja sebagai seorang pendolong ataupun pembimbing. Guru juga perlu menjadi pendengar yang baik untuk mendekati hati murid-murid supaya dapat meningkatkan kesan pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, guru juga perlu sentiasa memberikan galakan kepada murid-murid supaya mereka dapat meningkatkan keyakinan diri mereka. Komunikasi amat diperlukan dalam kehidupan kita. Maka kemahiran berbahasa adalah penting, terutamanya di negara kita yang terdiri daripada pelbagai kaum. Murid-murid kalau dapat belajar atau mempelajari lebih daripada satu bahasa adalah boleh membawa manfaat kepada mereka. Guru-guru perlu menjadi role model kepada murid-murid. Murid-murid perlu disemai dengan nilai-nilai murni sejak kecil lagi. Pendidikan merupakan suatu usaha yang berterusan. Jadi saya berharap pendidikan di negara kita dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan kongsikan serba sedikit apa yang telah saya lakukan sepanjang saya bergelar seorang guru untuk memastikan kemenjadian murid saya adalah dengan membahagikan diri sebagai perancang, pengawal, pembimbing, pendorong dan juga penilai. Okay. Saya juga merancang aktiviti pembelajaran yang melibatkan semua murid secara aktif, walaupun kita tahu terdapat pelbagai aras upaya murid. Okay. Jadi saya menyediakan ABM, bahan bantuan mengajar yang bersesuaian dengan isi pelajaran mengikut minat serta kebolehan murid saya. Di sini kita dapat lihat di mana murid itu sendiri akan lebih orang kata enjoy pelajaran tersebut apabila dia lebih memahami konsep dan serta dia suka akan cara yang kita lakukan untuk membantu mereka lebih memahami sesuatu isi pelajaran tersebut menggunakan ABM yang kreatif dan menarik. Dan selain itu saya juga memupuk sifat kemahiran komunikasi terhadap murid-murid saya, di mana saya mengajar mereka
untuk menggunakan bahasa yang sesuai. Apabila sebagai contoh memberi salam, apabila berjumpa orang yang lebih tua, cara yang baik, bahasa yang baik untuk digunakan untuk menyapa mereka. Dan juga saya memupuk sifat kepimpinan dalam murid. Sebagai contoh, di dalam setiap kali kelas bahasa Inggeris, saya akan meminta murid-murid untuk membuat kumpulan, menubuhkan kumpulan di mana mereka perlu menyelesaikan sesuatu masalah, dan dari situ, dari setiap kumpulan itu, saya akan melantik ketua bagi membimbing kumpulan tersebut bagi menjayakan dan menjadikan sesuatu aktiviti itu berjalan lancar dan mencapai objektif pembelajaran pada hari tersebut. Dan untuk memastikan kumpulan itu mendapat sesuatu daripada aktiviti pada hari tersebut. Dan dia juga memastikan setiap perbincangan berjalan lancar, okay, dan menyelesaikan masalah-masalah dengan baik. Okay, itu sahaja. Terima kasih. Saudara, berdasarkan kaji selidik dan temu bual yang telah dilakukan, kami mendapati bahawa guru telah melakukan pelbagai cara untuk memastikan kemenjadian murid. Malah, guru juga didapati memenuhi hak asasi kanak-kanak dalam konteks pendidikan itu sendiri. Lantaran itu, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua cikgu yang bergelar guru di dalam Malaysia ini kerana memastikan kanak-kanak di negara kita menjadi kanak-kanak yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Terima kasih sekali lagi.